Justifikasi kenaikan harga sesuatu barangan perlu diberikan kumpulan peniaga kepada pihak penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Perkara mengenainya diberitahu Menteri berkaitan dalam sesi soal lisan Dewan Negara pagi tadi. Perkembangan penuh dan laporan lain Parlimen langsung bersama Mohan Chinazami. Baik Syuhada, kata Datuk Saifuddin Nasution Ismail, jika gagal memberikan penjelasan yang munasabah, peniaga terbabit bakal didakwa. Jaminan yang saya bagi tadi ialah kalau pada musim perayaan, amalan peniaga yang menjual lebih harga shilling, itu memang dia akan terima notis 21 Akta Kawalan Harga. Dia kena bagi semua dokumen yang berkaitan, dia kena bagi justifikasi kenapa mesti harga tinggi itu yang dia kenakan. Kita akan dengar dulu, bukan terus ambil. Kalau umpamanya penjelasannya tak munasabah, kita tak ada pilihan. Kertas siasatan dibuka dan dia akan berakhir kepada pendakwaan. Jadi, Dewan turut dimaklumkan mengenai sistem cukai negara, terutama cukai jualan dan perkhidmatan SST yang tidak mempengaruhi kenaikan barangan runcit. Terdahulu, Senator Dato' Isa Abdul Hamid ingin tahu mengenai tindakan terhadap peniaga yang menaikkan harga sesuatu barangan dan pemantauan pihak kementerian. Ketika menjawab soalan tambahan, Senator Dato' Razali Idris, Timbalan Menteri menyatakan hanya cukai soda yang meningkatkan harga minuman bergula yang jelas berikan kesan negatif kepada kesihatan. Baik, pasaran maya ataupun e-marketplaces rantau dan global telah menarik lebih 6,000 pengusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan dengan menyertai pelbagai program dalam menempatkan produk masing-masing sehingga akhir tahun 2018. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Sid ketika menjawab soalan asal Senator Rabiah Ali menyatakan ia antara inisiatif strategik Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ bagi meningkatkan ekspor PKS tempatan ke luar negara serta menjadikan Malaysia sebagai hub fulfillment e-dagang serantau. Pertumbuhan nilai pasaran e-dagang global yang pesat berpotensi untuk membuka peluang kepada PKS tempatan untuk meraih peluang pasaran yang lebih besar melalui e-dagang rentas sempadan. Menurut kajian bertajuk E-Economy C 2018 dengan izin oleh Google dan Temasek, e-dagang juga merupakan sektor ekonomi internet yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara. Pada tahun 2018, nilai pasaran e-dagang yang dicatatkan adalah sejumlah USD 23 bilion dalam Gross Merchandise Value atau GMV, dan nilai ini dijangka mencapai melebihi USD 100 bilion menjelang 2025. Bagi menggalakkan PKS tempatan memanfaatkan teknologi digital juga meraih peluang besar dalam e-dagang, pelbagai usaha terus dilaksana menerusi kerjasama antara pihak kementerian dan agensi yang berkaitan. Antaranya ialah menerusi pelbagai program seperti www.goecommerce.my, sebuah pusat sumber dan talian yang menyediakan maklumat dan pengetahuan berkenaan dengan e-dagang. Selain itu, kementerian juga membantu memperluas akses pasaran PKS tempatan dengan menggalakkan penyertaan mereka ke pelbagai e-marketplaces dalam pelbagai segmen seperti Alibaba.com, The Mall, eBay dan eRoman. Baik, sidang Dewan Negara juga turut dimaklumkan bahawa Majlis Perubatan Malaysia merupakan sebuah badan regulatori dan tidak menjalankan pemeriksaan terhadap sijil-sijil yang dipalsukan atau pengamal perubatan yang menggunakan sijil palsu. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye, sekiranya berlaku pemalsuan berkenaan, ia adalah di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM untuk siasatan dan menjalankan pendakwaan. Di bawah Seksyen 20/7/A Akta Perubatan 1971 yang menyatakan seseorang pengamal perubatan berdaftar penuh yang menjalankan amalan perubatan, pembedahan ataupun obstetrik dan ginekologi dan tidak mempunyai perakuan pengamalan tahunan yang berkuat kuasa bagi dirinya melakukan suatu kesalahan terhadap akta ini.
Jadi mereka Dan sebagai menjawab pertanyaan Senator Sophia Sarif yang ingin tahu peranan kerajaan berhubung insiden yang juga sindiket menjual sijil palsu, Timbalan Menteri menambah seseorang pengamal perubatan yang ingin berkhidmat di Malaysia perlu membuat permohonan dengan Majlis Perubatan Malaysia selaras Akta Perubatan 1971. Pengamal perubatan berdaftar penuh yang hendak menjalankan amalan sebagai seorang pengamal perubatan juga perlu memohon kepada pendaftar Majlis Perubatan Malaysia untuk memperolehi sijil perakuan amalan tahunan. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi penggulungan perbahasan titah diraja sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Dan kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Jadi sekian sahaja laporan saya daripada Dewan Negara. Kembali bersama Syuhaidah di studio. Silakan Syuhaidah. Ya baik, terima kasih.